Okay, Assalamualaikum semua. Okay, Waalaikumsalam cikgu. Waalaikumsalam. Salam. Okay, sihat ke? Sehat cikgu, sehat. Sihat. Sihat Sihat. Okay, so saya nak semak kehadiran lah. Okay, kok ada yang tak masuk ke kelas online kan, selalunya orang lihat sikit nak masuk. Boleh cikgu, boleh, Okay, boleh. Boleh boleh? tu. Ah, Syafiq ada, Saya Fatan, Ada. Fatan ada ke tak ada? Ada. Okay, ada. Mus, Ada. lagi Daus, Ada cikgu. okay, Aina, Ada cikgu. Aina Okay, tidur, baik. Aina tidur. Aina jangan tidur kelas saya. Okay, hari ni saya nak start kelas dengan pasal aplikasi berkomunikasi. Okay, WA1 iaitu komunikasi dua hala. Okay, tahu tak apa maksud komunikasi dua hala ni? Agak-agak apa yang korang faham? kira macam bersemuka. Okay, bersemuka antara? Bila kita bertanya, orang tu menjawab. Okay, telah tu. Okay, so tujuan untuk komunikasi dua hala ni ada 4, iaitu protokol komunikasi, objektif komunikasi, jenis maklumat dan prinsip etika komunikasi. Jadi pengenalan untuk komunikasi dua hala ni dia menerangkan prosedur dan protokol komunikasi untuk menghasilkan hubungan berkesan di tempat kerja. Okay, di tempat kerja. So, objektif dan jenis maklumat serta kesesuaiannya harus ditentukan. Prinsip etika perlu dipatuhi semasa berkomunikasi. So, tujuan yang pertama adalah protokol komunikasi. Protokol status komunikasi dalam dan luar organisasi berkaitan menegakkan hubungan antara pihak atasan dengan bawahan dalam organisasi. Organisasi ni apa? Satu pertubuhan Okay, pertubuhan untuk membuat sesuatu organisasi macam sesuatu tugas ke? Dia Okay, macam selain kongsi daripada gelap, tu? cikgu. Dia macam kongsi gelap. Lebih kurang lah. Okay. Masih gelap. Dia lebih kurang macam tu lah. Dia selain daripada ada organisasi antara pihak atasan dengan bawahan ni, dia ada juga organisasi dengan pelanggan untuk kita menjalinkan hubungan. Okay, selain tu dalam undang-undang antarabangsa dan hubungan antarabangsa ni, protokol ada persetujuan untuk perjanjian antarabangsa, tambahan kepada perjanjian antarabangsa atau persetujuan yang terdahulu. Okay. Tujuan kedua adalah objektif maklumat. Okay, seorang sila baca. Siapa-siapa je? Daus cikgu. Okay, Daus. Oh, saya sangat suka membaca ni cikgu. Boleh. Okay, sila. Okey, poin 2 objektif maklumat cikgu. Okey, pertama cikgu. Maklumat yang tepat perlu diperolehi untuk memastikan rancangan yang telah disusun berjalan dengan lancar cikgu. Jika gagal bagus, memperolehi lancar, maklumat awak cakap. yang tepat atau maklumat yang diperolehi lemah cikgu. Mungkin rancangan itu kesudahannya dengan kegagalan cikgu. Okay, so maksudnya kita kena buat rancangan dulu. Kalau kita tak buat rancangan dengan betul, mungkin benda tu akan gagal lah, tak jadilah benda tu, betul tak? Okay, so selain tu untuk memperoleh objektif yang tepat, kebiasaannya kumpulan kecil akan membuat pertemuan untuk berbincang mesej untuk disampaikan.
Sesebuah organisasi akan mengadakan perbincangan ataupun perjumpaan berkumpulan untuk memperolehi maklumat-maklumat penting atau mesej yang disampaikan. Okay, boleh? Boleh. Okay. Selain tu, kita objektif maklumat ni kita mesti kena ada mengenali hubungan. Contoh dia, untuk meneruskan hubungan dengan pihak atasan atau pelanggan sama ada yang baru atau yang lama. Perkembangan mereka perlu diketahui. So tak kisah sama ada dia orang atasan ataupun pelanggan, kita mesti tahu perkembangan mereka. Maksud kita kena tanya khabar ke atau sebagainya lah. Kita kena ada sentiasa ingin ambil tahulah pasal dia orang ni. Okay, boleh. So itu boleh buatkan kita mengenali each other lah. Okay. Yang kedua, status individu yang berkedudukan mempunyai kuasa untuk membuat keputusan. Keputusan yang boleh menguntungkan kedua pihak dan untuk memperolehi keuntungan itu, hubungan yang baik dengan individu itu perlu dijalin. Maksud dia macam mana ni? Apa yang korang faham? Dia seperti nak menjaga hubungan. Lebih kepada menjaga hubungan lah. Ya. So kita kena jaga Saya tak faham, hubungan. cikgu. Okay, untuk ini status individu ni antara dua-dua pihak ni kita kena ada hubungan yang baik sebab dia boleh menguntungkan antara kedua-dua pihak ni. Faham Okey, tak? menjaga hubungan kita untuk tak ada mendapat keuntungan. hubungan yang baik, mungkin salah seorang tu tak ada keuntungan dalam dia orang punya organisasi tu nanti, syarikat dia orang tu. Okay. So, bila kita mengenali each other tu, kita mesti ada mengamalkan cara disiplin etika hubungan. Seperti kita mengetahui nama jawatan dan juga panggilan hormat. Okay. Yang ketiga, penyampaian maklumat dengan integriti. Apabila bertemu dengan pelanggan, penampilan pertemuan itu mewakili kedua-dua organisasi. Kedua-dua pihak itu pastinya bersikap dan bertutur sebagai wakil dan hormat menghormati menjadi budaya untuk mencapai misi pertemuan. So, kita pertemuan mula dengan budaya hormat dan sikap serta tingkah laku yang sesuai dengan pertemuan dan tempat. So, bila kita nak berjumpa kedua-dua organisasi ni, kita mesti kena bersikap hormat lah, mesti kena ada hormat tu, betul tak? Kalau tak ada hormat tu, macam mana orang nak hormat dengan kita kan? Betul? Betul. Korang pun nak korang pun nak orang hormat korang kan, so macam tu lah kita kena hormat dengan orang tu. Saya nak cikgu, saya nak orang kalau jumpa saya tabik cikgu. Melebih pula. Lagi yang ketiga pula, jenis maklumat. Syafiq, tolong baca boleh? Baik cikgu. Jenis maklumat. Dalam kebanyakan organisasi, terdapat banyak bentuk maklumat seperti memo, surat dan laporan yang dihantar kepada pekerja dan termasuk pelanggan ikut prosedur. Potensi untuk mewujudkan kesan yang positif hampir seimbang kepada risiko jika berkomunikasi tanpa batasan, termasuk melalui kata-kata yang sama-sama atau nada biadab. Okey, so jenis maklumat ni kita kena, ni apa tu? Tak ada apa cikgu? Tak ada apa So bila kita nak beri apa-apa maklumat contohnya dia dah cakap kat situ memo, surat dan laporan, kita mesti mewujudkan kesan yang positif lah. Kalau kalau boleh masa kita nak
bercakap tu dengan sesiapa saja, tak kisah sama ada orang atasan ke, bawahan ke, pelanggan ke, pastikan tiada nada yang biadab lah. Okey. Lepas tu saya nak terangkan pasal untuk laporan. Laporan ni adalah alat pengurusan sebenarnya. So matlamat kita bangunkan laporan ni adalah untuk menjadikan makluman jelas dan mudah kerana masa adalah amat berharga. So kita kena tahu cara penyampaian maklumat yang mengurus kepada keperluan mereka tu setengahnya dia menggunakan komputer untuk membandingkan maklumat daripada laporan yang diterima. Manakala setengah pengurus suka untuk mendapatkan laporan secara lisan ataupun bersemuka. So kalau kamu semualah lagi suka dapat laporan ni bersemuka ke ataupun dalam komputer atau email? Bagi korang senang. Bersemuka. Bersemuka kan? So selalunya majoriti orang akan pilih untuk bersemuka lah sebab mudah kita terus dapat kan. So jenis yang pertama maklumat organisasi iaitu maklumat organisasi dalaman dan luaran disampaikan cara mudah tetapi wujud protokol. Maklumat organisasi ni pun dia akan wujudkan protokol juga. Namun maklumat wujud jenis rahsia, sulit dan terbuka. Okey, apa beza ketiga-tiga ni? Ada tulis dekat slide ni. Kalau rahsia, orang dalaman ataupun orang-orang yang tertentu je yang boleh tahulah maklumat ni sebab dia ada akta dan juga undang-undang. Kalau sulit ni pun dokumen untuk pihak atau individu tertentu juga. So dia lebih kurang lah sebenarnya. Kalau terbuka ni berita untuk semua pekerja organisasi dan yang terlibat. Okay. Jenis yang kedua pula kesesuaian maklumat. Jenis-jenis maklumat jika hendak disampaikan oleh organisasi kepada pekerja bergantung kepada maklumat. Pihak atasan ada prosedur sendiri jika ia rahsia atau sulit kepada pekerja atau pelanggan. Ia tetap kepada kesesuaian maklumat untuk disampaikan kepada penerima. So maklumat rahsia atau sulit ni dia ada prosedur dia juga. Betul. Sebab benda ni bukannya boleh senang-senang je kita bagi dekat orang kan. So kadang kalau kita nak bagi dekat pekerja atau pelanggan ni pun ada maklumat-maklumat yang sesuai lah yang kita boleh bagi dekat orang tu supaya apa yang ada rahsia dalam organisasi tu tak terbongkar lah ataupun bocor lah rahsia-rahsia tu. So maklumat yang tadi tu yang rahsia atau sulit tu dia ada jenis yang untuk memo, surat rasmi ataupun surat sulit. Okay. Yang jenis yang ketiga saya tak tulis kat slide ni tapi saya baca, boleh ke? Korang okey ke? Boleh. Okay. Boleh cikgu, Boleh, cikgu, boleh. Cikgu. Okay, jenis Cikgu Aina tidur cikgu. Jenis yang ketiga adalah ketetapan maklumat. Okay, ketetapan maklumat. Maklumat juga zahir sebagai bahan-bahan bercetak dan menjadi bukti kepada pihak-pihak tertentu. Maklumat perlu disampaikan dengan tepat dan jelas tanpa kira ia laporan panjang atau pendek. Yang penting penerima faham dan jelas mesej tu. So bahan-bahan yang bercetak ni dan ataupun bukti ni untuk bagi pada pihak tertentu, macam contoh ni lah
surat rasmi ataupun surat sulit ni kita kena bagi dia bercetak supaya itu menjadi bukti. Yang penting dalam dia surat rasmi atau surat sulit ni penerima akan faham apa yang kita sampaikan dalam tu. Okay. Yang keempat pula jenis kepentingan maklumat. Setiap organisasi mewujudkan jalinan hubungan bekerjasama dan mesra antara pekerja supaya maklumat tertentu dipertanggungjawabkan kepada pekerja tertentu. Antaranya untuk memantau dan mengawal operasi. Ini kepentingan maklumat kepada pekerja yang tertentu bila kita nak jalinkan hubungan tu. Mesti memantau dan mengawal operasi. Yang kedua, membantu melaksanakan dasar-dasar dan prosedur. Yang ketiga, mematuhi keperluan undang-undang atau peraturan. Yang keempat, mendapatkan perniagaan atau pembiayaan baru. Yang kelima, mendokumentasikan kerja yang dilakukan untuk pelanggan. Yang keenam, untuk membimbing keputusan atau isu tertentu. Okey, yang tujuan yang keempat last sekali, prinsip etika berkomunikasi. Etika merujuk juga kepada sikap dengan aspek-aspek moral dalam interaksi termasuk hubungan dua hala. Berkomunikasi dengan beretika meningkatkan nilai asasi dan maruah manusia dengan memupuk kebenaran, keadilan, tanggungjawab, integriti peribadi dan menghormati diri dan lain-lain. Integriti tu apa? Apa maksud integriti? Dani tahu cikgu, Dani tahu. Integriti tu kira macam satu pendirian ataupun komitmen seseorang tu. Macam mana? Integriti tu macam bersikap jujur, maksudnya komitmen seseorang tu lah. Ya, betul. Mesti ada sikap jujur lah pada seseorang tu, betul. So yang pertama, prinsip dan etika dia adalah menjaga atau mengawal hubungan komunikasi dua hala. Prinsip dan etika perlu diketahui dan diamal untuk memastikan apa jua kehendak organisasi berhasil. Sama ada bertemu atau berhubung secara berhadapan atau komputer atau sikap menjadi teras. Kemesraan atau keselesaan hubungan erat dengan cepat apabila berlaku saling hormat menghormati. So kalau kita hormat menghormati antara satu sama lain, so hubungan erat tu cepatlah. So kita boleh kenal lah dengan orang tu dengan cepat. So yang kedua adalah So sebelum tu antara prinsip dan etika dia yang perlu wujud adalah kejujuran dan kebenaran. Menyokong kebebasan bersuara dan toleransi, berusaha untuk memahami dan menghormati hubungan yang lain sebelum menilai. Akses kepada sumber komunikasi dan peluang adalah penting untuk memenuhi potensi manusia. Menggalakkan suasana komunikasi perhatian dan bersefahaman. Komited kepada komunikasi berani dan tegas. Menyokong perkongsian maklumat padat dan perasaan. Komunikasi tidak beretika mengancam kualiti semua komunikasi dan seterusnya. Bertanggungjawab di atas komunikasi kita sendiri untuk jangka masa pendek dan panjang. So prinsip-prinsip ni juga terpakai kepada aspek penting dalam komunikasi efektif bagi kumpulan berskala kecil seperti kerja berpasukan, pemikiran kritis, kreatif dan kepelbagaian. Okay.
Seterusnya, rahsia dan keselamatan. So, tujuan menjaga prinsip etika adalah untuk mengelak sebarang kemungkinan yang tidak diingini. Dalam organisasi yang besar, rahsia dan keselamatan diumum rasmi dan ada yang melabel sulit kepada dokumen-dokumen tertentu. Keselamatan dilakukan cara menghantar dengan iringan kawalan sekuriti dan jika melalui internet akan diberikan kata kunci supaya dokumen itu hanya sampai kepada yang sepatutnya. So benda ni dah selalu kan kalau kita nak buat keselamatan ni ada secure dia kan. Mesti kita nak kena ada password lah kalau kita nak masuk apa-apa benda yang privacy ni kan. So orang yang tertentu je yang boleh masuk sebab dia ada dia tahu password tu. Okay. Baik you. Okay. Untuk ke okay, ada soalan. Saya ada soalan cikgu. Apa tu? Saya ada soalan. Sekejap, saya angkat tangan. Saya tak nampak. Oh, okey, tak apa. Saya ada soalan cikgu. Jadi kalau tadi yang cikgu cakap benda tu yang amat sulit tu, maksudnya dia seorang je yang boleh pakai ke cikgu? Tak, ada yang orang tertentu je. Sebab tu kita akan ada password bila kita nak buka something tu. Buka dokumen. Dia memang sangat confidential ke? Sampai tak boleh buka ramai-ramai boleh semua tengok. Ya, sebab itu rahsia untuk dalam satu organisasi tu lah. Selalunya orang atasan je lah yang boleh buka benda tu. Okey cikgu, faham cikgu. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Sekian. Terima kasih. Daus tidur cikgu, Fatan main game. Tak ada, saya segar lagi biji mata ni. Aina bising cikgu, Aina. So, saya bagi kertas penerangan dekat GC. So, orang boleh buka. Boleh tengok sebab saya nak buat quiz kejap lagi. Okey cikgu, boleh cikgu, boleh. Fatan mana Fatan? Fatan hilang cikgu. Okay, Fatan. Baca tak penerangan? Baca. Fatan main game cikgu. Fatan main telefon cikgu. Telefon je cikgu. Nampak gambar dia main telefon? Sorry. Sekejap. Semua dah baca. Saya nak ni. Dah baca. Saya nak bagi quiz. Okay, kejap Okay. Okay, quiz ni sikit je untuk korang jawab. Okay? Boleh cikgu, boleh. Yang pastinya saya akan nombor Boleh, 1. Yakin Okay. Aku nombor 1 Daus. Aina tadi kalah, risau. Patahan okey, Patahan. Fatan nak nombor Fatan nak nombor berapa Fatan? Sabar ni dah boleh.
Okey, boleh scan. Ada lagi ke? Siapa tu cikgu? Beca sapik. Siapa beca sapik tu? Saya. Okey, dah ke? Dah semua dah masuk ke? Ada 4 orang je ni. Okey, saya tak nak lama-lama kat sini. Line saya slow cikgu, tak boleh masuk. Alamak. Tidak, saya nak teruskan je Aina lari dulu. Aina, dia tak acik. Dia hilang cikgu. Okey, saya Okey cikgu, teruskan cikgu. kita teruskan Kenapakah pembentangan perlu ada data dan fakta sebelum membuat pembentangan? Untuk memahami maklumat sebelum sebarang kajian dilakukan, untuk memberi gambaran, supaya maklumat disampaikan benar dan tepat. Wow. Saya betul cikgu. Okay, next. Wah, beca sapik first ya. Alah mula-mula itu. Ujung-ujung kena potong lah rumah tu. Tak tahu siapa juara Okay, kenapakah organisasi mencipta prosedur komunikasi untuk berkomunikasi dengan staf secara efektif dan cepat untuk menyampaikan maklumat supaya pekerja dapat meniru peraturan dan arahan. Panjang. Siapa yang jawab salah satu tu? Nampaknya sang juara tak dapat potong lagi. Okay. Tak apa, ada last question. Apakah lagi yang ditakrifkan di dalam spesifikasi protokol? Memberitahu bagaimana protokol perlu dilaksanakan, terapkan peraturan dan undang-undang di tempat kerja, memahami keperluan dan nilai arahan organisasi. Yang ni mesti saya salah. Bekerja. Okey, ada seorang je betul. Saya salah. Wah. Yeay. Tengok siapa. Aduh. Nombor 2 M. Wah, beca Walau Walau Mana Okey. beca sepik dah dapat nombor Ini dah 1. bagus. Mana Yo. Fatahan mana Fatahan? Batan. Fatan mana Fatan? Adalah. Okay, so semua okey dah jawab quiz semua. So saya hantar kertas tugasan dekat GC juga. So nanti korang jawab. Esok saya nak esok dah pukul pagi. 9, boleh? Boleh cikgu, boleh. Okey, so saya nak tamatkan belajar hari ni. Untuk minggu depan kita akan belajar tajuk penyebaran maklumat secara elektronik dan manual, okey? Okay, baik cikgu. Boleh Okay. cikgu. Okay, terima kasih semua. Jumpa minggu depan. Terima kasih Okey, cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, Terima kasih bye. cikgu. Okay, sabar. Okay. Assalamualaikum. Salam.